أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami adalah orang yang kaya. Kami Allah akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab seksa yang sentiasa membakar. Azab seksa yang demikian itu ialah kerana disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Dan ingatlah sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Orang-orang Yahudi itulah yang berkata, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman pada seseorang rasul sehingga ia membawa kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul dahulu daripada aku dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat yang nyata dan dengan korban yang kamu katakan itu. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar pada dakwaan kamu itu? Oleh itu, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau berduka cita, kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu daripada kamu telah didustakan juga. Mereka telah memberi keterangan mukjizat yang nyata dan kitab-kitab nasihat pengajaran serta kitab syariat yang terang dan jelas. Ayat ini mendedahkan perangai orang Yahudi yang tak ubah-ubah kejahatan mereka, walaupun mereka dibenarkan menjadi rakyat di Madinah. Dan Nabi memerintah Madinah menegakkan negara, maka ditulis Sahifah Madinah yang dikenali dengan Piagam Madinah, perlembagaan, perjanjian antara kerajaan dengan rakyat, orang Islam, Muhajirin, Ansar dan kabilah-kabilah yang masuk Islam. Di sana ada orang-orang Yahudi, penduduk Madinah, berbagai kaum, kabilah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Mereka ramai berkumpul di situ. Sebab mereka kumpul di situ, satu riwayat mengatakan Nabi Isa pernah pergi ke Mekah. Dan lalu cerita tentang Nabi akhir zaman. Maka orang Yahudi melihat Madinah ada tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Mereka berkumpul di situ, menceritakan tentang Nabi akhir zaman akan zahir. Bila Nabi mari, zahir Nabi, sedikit saja yang masuk Islam. Ramai tak masuk Islam. Orang Madinah masuk Islam kerana dengar tok-tok guru Yahudi ni beritahu. Anak-anak murid ikut, tok guru pula tak ikut.
Jadi terbalik. Kecuali Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Dan berapa orang lagi? Tak ramai orang Yahudi masuk Islam. Kerana melihat tanda-tanda yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi akhir zaman. Sebahagian mereka tak masuk Islam kerana fanatik, tak masuk perkauman Yahudi. Kerana Tuhan pilih Rasul ni orang Arab, tak pilih bangsa Yahudi. Nak marah ke Tuhan. Ini perangai Yahudi. Ada yang menunggu, untuk menunggu dan melihat lagi bukti-bukti. Ada begitu. Masuk Islam kemudian ada juga. Sebahagian besar mereka menyimpan dendam yang sangat jahat dalam hati mereka. Walaupun mereka dilayan dengan baik. Duduk di Madinah menjadi rakyat yang dibenarkan. Dalam satu kisah, Sayyidina Abu Bakar pergi tempat kumpulan mereka. Di situ ada seorang pendeta Yahudi nama Panhas. Panhas ni pendeta Yahudi. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Panhas, mengapa kamu dan puak-puakmu tak masuk Islam? Tidakkah dalam kitab kamu sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cerita zahir Nabi dalam kitab Taurat dalam ni. Cerita Nabi, mengapa kamu tak masuk Islam?" Lalu dia kata, "Kami nak masuk Islam apa? Kami orang kaya, Tuhan ni miskin. Tuhan suruh kita derma, dia miskin lah tu. Di sana ada ayat-ayat suruh derma, suruh bagi sumbangan, suruh apa. Kalau Tuhan kaya tak minta derma. Ni Tuhan miskin lah tu, dia suruh minta derma tu. Kami kaya." Dia cakap begitu. Abu Bakar angkat tangan lepas. Tampar terus. Tampar. Kata Abu Bakar, kalau tidak sabit adanya perjanjian antara kamu dengan Islam, kamu dilayan sebagai rakyat, aku cabut pedang ni. Aku beri pedang, aku bunuhmu. Tapi oleh kerana ada perjanjian, aku tak buat. Mengikut riwayatnya, dia mengadu ke Nabi. Abu Bakar tapar dia. Mengadu ke Nabi, Abu Bakar tapar dia. Lalu Nabi tanya, pasal apa? Wahai Abu Bakar tapar dia. Abu Bakar apa cerita? Apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Cakap jahat dia. Ini Allah Ta'ala fakir. Dia kaya. Itu saya lepas dia. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Dia beri waktu ayat. Membetulkan Abu Bakar. Laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar cakap orang-orang yang berkata Allah itu fakir dan kami orang kaya. Sanaktu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Kami tulis apa yang mereka cakap itu. Malaikat tulis. Apa yang mereka cakap itu ditulis oleh malaikat. Dan mereka bunuh nabi-nabi. Tambah lagi pula. Orang Yahudinya perangai dia bunuh nabi-nabi. Dan kami menegaskan, Dzuqu adzabal hariq. Rasalah kamu azab neraka yang membakar. Satu ayat yang sangat keras. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah la yuzallam lil 'abid. Hukuman seksa itu padan dengan apa yang kamu buat oleh tangan-tangan kamu. Benda yang halal kata haram, yang haram kata halal. Bunuh nabi-nabi, bunuh ulama-ulama yang baik. Bunuh orang-orang yang saleh. Orang yang baik. Ini kerja kamu. Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala hukum kamu buh dalam neraka dengan sebab apa yang kamu buat daripada dosa. Kamu bunuh nabi-nabi. Termasuk kezaliman kamu itu alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'min li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Kamu berkata, mereka berkata, Allah Ta'ala berjanji kepada kami
kami tak boleh beriman dengan seorang Rasul kecuali ada bukti. Mukjizat. Antara buktinya ialah dia buat korban dimakan oleh api. Turun api dari langit. Banyak kisah Habil dan Qabil. Ataupun mereka diharamkan harta ghanimah. Diharamkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang diharamkan. Kalau berperang, harta rampasan kena kumpul setempat. Ini syariat Nabi zaman dulu. Bila kumpul, mari api turun dari langit. Bakar semua sekali. Adapun syariat Islam, Allah Ta'ala benarkan syariat Nabi Muhammad agar perang ini dibahagi. Harta yang dialih, yang ada pada tentera, yang dialih, dibagi 5. 4/5 untuk tentera. Masa itu tak ada gaji lagi, ghanimah. Ini bagi untuk tentera yang terlibat dalam perang. 4/5. 1/5 dia beri pada pemerintah untuk bagi pada orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Ini hukum dalam Quran. Dia ada bahagian zakat, ada bahagian ghanimah. Ghanimah itu caranya. Jadi kamu ni orang Islam ambil ghanimah bagi. Nabi-nabi zaman dulu, zaman kami tidak. Api mai makan. Api makan. Qul, kata wahai Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Muhammad, telah datang rasul sebelum aku, rasul-rasul yang banyak belum pada aku. Dan Tuhan tunjukkan mukjizat rasul-rasul itu. Termasuklah mukjizat turun api membakar hati yang perang. Falima qataltumuhum, mengapa kamu bunuh rasul-rasul itu? In kuntum sadiqin, kalau kamu adalah yang benar, kamu bunuh rasul-rasul. Nabi Zakaria dibunuh dengan gergaji. Nabi Yahya dipancung, disembelih. Banyak lagi nabi-nabi. Ulama-ulama ratus ribu dibunuh oleh orang Yahudi dalam sejarah yang sangat zalim. Dibunuhnya. Ditunjuk. Memang mukjizat api ini pada Rasul zaman dulu. Termasuklah dalam kisah disebut dalam Riyadhus Salihin. Setelah mereka sesak 40 tahun yang disebut tadi. Sesak 40 tahun, Nabi Musa mati, Harun mati, dipimpin oleh Yusha' bin Nun alaihi salam. Yusha' bin Nun memimpin generasi baru untuk berperang. Yusha' mengata orang yang ikut aku mesti ikhlas. Orang tak ikhlas tak boleh. Orang pergi menatang duduk ingat ke menatang dia buting, tak boleh ikut aku. Orang buat rumah dah sudah lagi, ingat ke rumah dia tak boleh ikut aku. Bergantung pada kasih pada rumah. Yang ingat macam-macam, tak boleh ikut aku, kata Yusha'. Lalu mereka berperang masuk Palestin. Dia sebut, tunjuk mukjizat pula. Bila berperang, matahari nak jatuh. Yusha' berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, matahari ni ikut perintahmu. Tahan matahari. Sehingga kami menang. Maka ditahan matahari seketika. Masa itu spotlight tak ada. Macam sekarang. Lalu mereka menang dalam peperangan itu. Kemudian dikumpulkan harta rampasan perang. Kumpul rampasan perang. Lalu mari api turun dari langit. Api duduk musim tak makan. Tak makan harta rampasan perang ni. Yusha' kata mesti ada kalangan kamu yang khianat. Ada khianat kalangan puak-puakmu ni. Lalu Yusha' panggil tiap-tiap ketua pasukan. Bersalam dengan dia. Maka pasukan anak buah dia khianat lekat tangan pada Yusha'. Ni anak buahmu khianat. Lalu dikumpul anak buah dia, dikeluarkan emas sejumlah besar pala lembu emas. Dia susuk emas. Dia susuk. Tak letak tempat itu. Ini khianat orang Yahudi. Tak ikut perintah Allah Ta'ala. Lalu dia bawa emas itu, letak. Bawalah api makan semua. Memang kisah api membakar harta ghanimah ni berlaku pada Nabi-Nabi zaman dahulu. Dan Tuhan tunjuk bukti-bukti ini. Mengapa kamu tak beriman?
Tak percaya. Bahkan Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud minta mukjizat, Nabi Saleh berdoa, tubik unta daripada batu. Batu bukit tubik unta seekor. Bukan daripada ibu beranak, unta. Allah Ta'ala uji unta ni banyak susu. Lepas, jangan ganggu dia makan. Yang sembelih unta tu pula. Ni jahat. Kaum Samud. Allah Ta'ala tunjuk mukjizat, mereka lawan Rasul. Allah Ta'ala turunkan bala musnah, satu tempikan yang kuat dibinasakan kaum Samud. Ini apa yang kamu cak tu berlaku zaman dulu. Kamu orang Yahudi, kamu bunuh Rasul-Rasul. Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Mengapa kamu bunuh Rasul-Rasul ini? Kalau kamu adalah orang yang benar, membunuh Rasul-Rasul. Tuhan pernah turun Rasul-Rasul dengan mukjizat, dengan tanda, dengan bukti, termasuk api makan harta perang tadi. Kamu bunuh Rasul-Rasul. Ini perangai kamu. Dia dedahkan, dia baca Quran depan mereka. Dengan sebab itulah ada orang Yahudi yang baca Quran ni, yang kaji-kaji masuk Islam zaman sekarang ni. Banyak benda yang ada dalam Quran tu serupa dengan Taurat, menyebabkan dia masuk Islam. Ini yang kaji sungguh nak cari kebenaran. Tambah ikut padri-padri yang sesat, masuk Islam. Banyak, termasuk orang yang cerdik, yang pandai, Muhammad Asad, Maryam Jamilah. Ini asal Yahudi yang tulis buku-buku Islam. Semua mati dah. Ini orang Yahudi yang masuk Islam. Memang dalam sejarahnya, sama-sama ada orang Yahudi yang masuk Islam, ikut Islam ni. Satu kisah yang menarik berlaku di Paris, di Perancis. Seorang orang tua yang kedai roncet di Paris, di bandar Perancis. Dia jual kedai roncet. Ada budak Yahudi asal budak je, datang kedai dia, tiap-tiap mari curi coklat. Dia beri barang, dia sambur coklat, curi coklat. Kemudian orang tua ni buat tak tahu, lock, dia ambil coklat tiap-tiap hari. Sehari tu dia dah ingat nak ambil coklat. Orang tua tu panggil, apa dah ambil coklat tu? Rasa malu dia. Rasa malu. Orang tua ni sedar dia curi rupanya, budak Yahudi ni. Kemudian dia baik dengan orang tua ni. Dia baik dengan orang tua ni. Kemudian orang tua tu mati. Anak dia jaga kedai. Dia dah jadi orang muda lah. Jumpa dengan anak dia, dia kata, aku tengok ayahmu ni, mulut ayahmu ni, baca buku tu sama. Aku masuk, dia duduk baca buku tu sama. Beri Quran. Baca Quran. Aku beri ke aku, kata, hadiah. Buku ayahmu baca sama ni, beri hadiah. Kemudian dia balik, dia cari terjemahan dia, baca terjemahan dia. Masuk Islam, Yahudi ni. Dan jadi pendakwah. Pendakwah mengislamkan ribu-ribu orang Afrika. Jadi pendakwah. Itu saja. Tengok Quran, masuk Islam. Jadi Tuhan tunjuk, Quran adalah benar. Orang Yahudi pun masuk Islam. Tetapi yang dapat hidayah lah, yang tak dapat hidayah macam tu lah juga. Terus, degil, tak mau ikut Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala hibur Nabi kita Muhammad SAW. Fa'in kadzabuka, maka jika mereka itu membohongi wahai Muhammad SAW, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sesungguhnya telah dibohongi rasul-rasul yang lebih dahulu darimu. Ja'u bil bayinat wa zubri wal kitabil munir. Rasul-rasul ini membawa keterangan nyata daripada Allah. Kitab sahifah Az-Zubur wal kitabil munir, kitab-kitab yang besar yang ada hukum hakam di dalamnya. Ada bukti Rasul-Rasul itu telah dia bohongi wahai Muhammad. Sabarlah wahai Muhammad. Tak apalah. Kerana Nabi kita ni dalam hati dia kalau boleh nak suruh orang masuk Islam berlaku. Tapi Islam ni hidayah daripada Allah. Kalau orang tu nyombong, Tuhan tak beri hidayah. Macam Iblis. Iblis tengok syurga, tengok neraka, cakap dengan Allah Ta'ala. Iblis ni dalam Quran, dialog dengan Allah Ta'ala. Tapi tak dapat hidayah. Kenapa? Sombong. Aba wastakbara. Kerana dia sombong Iblis ni. Dia anggap Adam daripada tanah, dia daripada api.
api lebih pada tanah. Dia anggap dia lebih, maka tak dapat hidayah. Begitulah golongan orientalis, orang-orang barat, orang Eropah yang mengaji Islam, yang kaji nak lawan Islam. Ada yang kaji nak lawan Islam, kaji masuk Islam. Ada kaji nak lawan Islam, tak dapat hidayah. Sombong macam itulah juga, takabur. Jadi yang takabur ni tak dapat hidayah. Di sinilah kita kena buang sifat takabur, termasuk orang Islam sendiri. Yang bahasa kita ni pandai, kita ni bijak, jaga Tuhan lok kita. Dan sebab itu mesti bergantung dengan Allah Ta'ala, baru dapat hidayah. Jadi wahai Muhammad, mu jangan sedihlah orang tak masuk Islam. Ini ketentuan Allah Ta'ala yang layak dapat hidayah. Yang tak layak dapat hidayah, baca kitab pun tak jadi apa. Tak dapat hidayah. Jadi jangan sedih, sabar menghadapi perjuangan menyampaikan Islam. Wallahu a'lam.